konsert kemerdekaan Sabah FM 2022. Kita masih lagi berada dalam bulan kebangsaan. 16 September kita akan sambut Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang. Baiklah, satu perkara yang kami kongsikan kepada anda selama ini dalam Selamat Pagi Malaysia adalah antara topik yang cukup popular juga kami bawakan adalah berkaitan dengan anak autism ini. Dan anak autism ini mempunyai bakat yang tersendiri yang kadang-kadang orang biasa tidak mampu untuk melawan bakat mereka. Contohnya dalam melukis dan sebagainya. Kenapa? Kreativiti mereka, strok mereka melukis itu ada strok tersendiri yang mempunyai nilai seni yang cukup tinggi. Dan lukisan yang dihasilkan mereka kadang-kadang dihantar ke pertandingan peringkat antarabangsa dan mereka boleh memenangi pertandingan tersebut. Jadi di Universiti Malaya dianjurkanlah juga ada beberapa perkara untuk mengangkat seni anak autism ini, contohnya jualan amal lukisan anak autistik sempena Karnival Penyelidikan Universiti Malaya. Dan hari ini kita akan bercakap mengenai bakat kreatif dan karya seni anak autistik. Saya sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Madya Dr. Chai Lei Ching, iaitu Ketua Bahagian Perkhidmatan Penyelidikan Institut Pengurusan dan Perkhidmatan Penyelidikan Universiti Malaya. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Selamat pagi. Okey, belakang kita tu kalau kita tengok itu adalah antara hasil lukisan anak-anak autistik lah. Apabila mereka makin membesar, strok mereka makin cantik. Betul. Lukisan mereka akan lebih berseni dan juga lebih mempunyai karakter dan juga watak yang akhirnya mempunyai nilai yang tersendiri. Saya difahamkanlah, Doktor, autism ni kalau kita sebut adalah autistic spectrum disorder ini, dan bagaimana ia boleh dikaitkan dengan bakat kreatif seseorang anak autism itu, Doktor? Ya, actually masa kita cakapkan yang autistik kan, so ramai yang actually ada salah faham yang autistik ini actually adalah anak yang macam kurang pandai, tidak dapat bercakap dengan betul, ada juga yang ada some social disability yang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tetapi masa kita cakap dengan ASD adalah developmental disability yang biasanya disebabkan oleh perbezaan dalam otak. So yang perbezaan ini menyebabkan anak autistik ini dia tingkah laku dia adalah berlainan sikit dengan orang lain. Kebanyakannya apa yang berlaku adalah tidak dapat bersosial, berinteraksi, berkomunikasi dengan betul. Tapi gejala yang autistik ini dia adalah berbeza. Ada yang sangat ringan, ada yang sangat serius sikit. So yang ini depend. Tapi kami memang dapat meneliti yang ada ramai yang anak autistik ini menunjukkan bakat yang sangat tinggi dalam seni. So malah salah satu jenis rawatan yang dibagikan bagi anak autistik adalah untuk melukis. Sebab anak autistik ini dia tidak dapat berkomunikasi dengan baik, tapi mereka dapat belajar masa mereka melukis tu. So oleh itu di UM kami ada sediakan yang program amal ini untuk menyediakan platform bagi anak autistik ini untuk menunjukkan bakat dan meningkatkan confidence mereka untuk berinteraksi, berkomunikasi secara melukis. So selain itu, apa yang kami nak highlight dalam program amal ini, silent auction, bukan sahaja untuk menyediakan platform bagi mereka menunjuk bakat, tetapi juga untuk highlight yang kepentingan penyelidikan saintifik untuk memahami lagi yang ASD itu. So dan juga teknologi dan inovasi yang dapat membantu anak autistik ini. Kita faham anak autistik ini dia ada potensi yang cukup besar, terutamanya dalam bidang seni, seperti mana salah satu bidang penyelidikan di Universiti Malaya. Selain daripada itu, penyelidikan yang bagaimana yang dilakukan di pihak Universiti Malaya khususnya untuk membesarkan lagi potensi anak-anak autistik ini. Betul. Ramai yang hanya beranggapan bahawa yang penyelidikan autistik ini hanya bertumpu saja pada yang medical research. So untuk mendapatkan rawatan ataupun diagnosis yang lebih bagus, tetapi dekat Universiti Malaya, so penyelidikan autistik ASD ini bukan saja dekat medical science, tetapi juga dekat engineering and science dan juga social science. So terutamanya pendidikan. So ada penyelidikan yang actually look into smartwatch teknologi yang boleh membantu anak autistik untuk mempelajari dengan lebih baik. So ada juga yang tumpu pada AR untuk dalam membantu anak autistik itu untuk belajar macam mana berkomunikasi, berinteraksi sosial dan banyak lagi. Kalau
kita bercakap mengenai bakat kreatif dan juga karya seni dan juga jualan amal yang dilakukan oleh Universiti Malaya. Antara lukisan yang dikumpulkan itu bermula hasil daripada anak seawal umur berapa sehingga umur berapa yang akan dikumpulkan dan juga dilakukan jualan amal hasil seni mereka ini. Bagi program amal ini kami tak nak hadkan yang umur tu, so we just open bagi semua anak-anak autistik yang dah boleh start lukis. So dari umur boleh 2 sampai umur 18. So bagi pemuda dengan juga anak-anak. Maksudnya dalam pelbagai platform, maksud saya dalam pelbagai platform dia ada lukisan, boleh juga yang 3D art. So apa-apa saja yang jenis seni karya yang boleh mereka hasilkan. Okey. Cuma dari segi mungkin kita dapat membezakan anak-anak autistik ini dia cukup istimewa. Ada yang kelihatannya seperti normal. Dia seperti normal saja. Dia mungkin kita dapat detect orang kata oh ini anak autism. Jadi bagaimana di mata orang biasa kita nak pastikan potensi yang ada pada setiap jenis autism yang kita dapat bezakan itu dapat kita keluarkan dan kita jualkan. Maksudnya dihasilkan menjadi satu karya seni cukup hebatlah. Actually semua anak autistik ataupun I boleh cakap yang bukan anak autistik pun ada talent sendiri, talent seni. Hanya kan kita kena provide lah yang platform yang secukupnya untuk anak-anak autism ini untuk menaikkan bakat mereka, and one of the main thing is like mereka boleh ada confidence yang tinggi untuk lebihkan yang kerja yang mereka buat tu. So fokus tu dia kena ada. Jadi adakah bakat mereka apabila daripada kecil kita dapat detect mereka boleh melukis. Adakah perkembangan minda mereka kita dapat kembangkan lagi supaya lukisan mereka itu mungkin lebih halus ataupun bagaimana sifatnya apabila mereka membesar mengikut perkembangan minda mereka? I think for all of these kan. So bagi anak autistik tu you kena, because gejala dia lain-lain. So ada anak autistik yang memang from the beginning dah bagi color semua tu dia dah berminat. So kalau bagi masa dan juga yang tunjuk ajar yang betul tu, so mereka dapat mendalamkan lagi yang teknik-teknik untuk melukis tu. Tapi yang paling penting tu anak autistik tu, because cara pemikiran mereka, proses data mungkin lain dalam otak tu, so that's why mereka sangat sensitif. Penerimaan mereka terhadap arahan kita pula bagaimana? Dia lain dengan anak-anak yang biasa, betul. So dia kena ada betul. Dia kena ada yang expert, memang pakar ASD itu untuk memberi tunjuk ajar macam mana nak buat. So kena ada some kesabaran. Di peringkat UM ada penyelidikan yang berbentuk begitu. Ada. Dekat UM kami ada pakar autistik dekat UMMC dan juga penyelidik yang pakar tu memang dalam ASD tu meneliti macam mana nak ajar anak autistik tu. So cara apa semua tu. So kalau berminat datanglah ke program amal ini untuk mendengar direct dari pakar dan juga penyelidik ASD. Mungkin sedikit kebimbangan kepada ibu bapa yang boleh dikatakan sebagai muda yang baru mendapat anak dan tiba-tiba didiagnos anak autism. Bagaimana pula nasihat di peringkat penyelidikan, di peringkat universiti untuk bagi memastikan ibu bapa ini dapat menerima hakikat anak mereka sebegitu? I think kalau bagi mereka, so dia boleh datang, ada golongan sokongan yang besar dekat UM. So dan juga pakar-pakar dan penyelidik UM yang actually membuat program, aktiviti dan juga penyelidikan yang memang tumpu pada ASD, membantu mereka belajar, bersosial dan berinteraksi. Yang ini dan juga mencungkil talent, bakat dalam anak autistik tu. Jadi untuk jualan amal ini dikumpulkan lukisan-lukisan ini bila akan dijalankan? Akan diadakan 7 sampai 9 Disember 2022, tapi kami akan start calling for submission of artwork ini dari anak autistik tu start from hari ini. Maksudnya nanti jualan itu akan dilakukan dalam bentuk exhibition.
akan Betul. dipamerkan segala jenis lukisan dan juga hasil seni anak-anak inilah. Betul. Maksudnya ada beberapa bulan lagi kepada anda semua yang berminat untuk menyertai, yang mempunyai anak autism boleh melukis, boleh saja hantarkan lukisan anda ke Institut Pengurusan dan juga Perkhidmatan Penyelidikan Universiti Malaya. Betul. Untuk sama-sama kita sertai untuk juga kita melihat bakat kreatif dan juga karya seni anak autistik ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Chai, Ketua Bahagian Perkhidmatan Penyelidikan Institut Pengurusan dan Perkhidmatan Pendidikan Universiti Malaya kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk kita memahami lagi bakat seni anak autism ini. Baiklah, selepas ini kita akan terus sahaja ke Terengganu